Selamat sejahtera kepada doktor. Kami dari kumpulan 5 yang bernama EcoFriend telah memilih 2 SDGs iaitu SDG 3 mengenai Good Health and Wellbeing dan SDG 15 mengenai Life on Land. Dalam kumpulan kami terdapat 9 orang yang terdiri daripada pengarah program, timbalan pengarah program, setiausaha, Exco Teknikal, Exco Perhubungan Luar dan juga Exco Multimedia dan Publicity. Dalam carta organisasi kami, bermula dari Iswari Anak Perempuan Periman sebagai pengarah program, Muhammad Nazarul Azril sebagai timbalan pengarah program, Muhammad Razik sebagai setiausaha 1, Kasrina Muhammad sebagai setiausaha 2, Muhammad Haikal Rifki sebagai Exco Teknikal, Siti Nur Afifah sebagai Exco Perhubungan Luar, Nik Muhammad Firdaus sebagai Exco Perhubungan Luar, Muhammad Nurul Ahiri sebagai Exco Multimedia dan Publicity, Badul Hisham sebagai Exco Multimedia dan Publicity. Seterusnya saya akan menerangkan skop tugasan bagi pengarah program, timbalan pengarah program dan setiausaha program. Skop tugasan bagi pengarah program ialah mempengerusikan mesyuarat. Yang kedua, memastikan segala perancangan dan perjalanan program berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengatasi sebarang masalah sekiranya berlaku sebarang masalah. Dan yang keempat, mengarahkan jawatan kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Skop tugasan bagi timbalan pengarah program pula ialah membantu pengarah program dan melaksanakan sebahagian daripada tugas pengarah program. Skop tugasan bagi setiausaha program pula ialah mengadakan mesyuarat untuk pelaksanaan program, menyediakan laporan program. Ketiga ialah mengadakan postmortem selepas tamat program untuk mendapatkan maklum balas dan penambahbaikan bagi program. Dan yang keempat ialah menyimpan semua maklumat bertulis berkaitan program seperti laporan, agenda dan perancangan program. Seterusnya, skop tugasan bagi Exco Teknikal pula ialah memastikan semua peralatan dan kemudahan media berfungsi, membantu menganalisis maklumat dan data dan membantu memastikan program berjalan dengan lancar. Bagi Exco Multimedia dan Publicity, mereka mengumpulkan gambar atau video yang berkenaan dengan program, menyiarkan maklumat berkenaan program kepada orang luar iaitu dari platform media sosial, menyediakan iklan dan media pemaklum informasi. Dan yang terakhir adalah Exco Perhubungan Luar iaitu tugas mereka ialah berhubung, berkomunikasi antara pihak ahli jawatankuasa pelaksana dengan orang awam, maklum balas segala informasi terkini berkenaan progres dan kandungan dalam program. Kempen ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat mengenai kepentingan makanan sihat. Yang kedua adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepupusan haiwan eksotik dan yang terakhir adalah untuk menyebarkan maklumat berkenaan kadar obesiti di kalangan masyarakat di Malaysia. Penyataan masalah. Yang pertama, adakah kadar pengambilan makanan tanpa kawalan akan meningkatkan masalah kesihatan kepada masyarakat Malaysia? Sangat mempengaruhi kesihatan kerana pengambilan makanan yang tiada kawalan akan memberikan kesan buruk, antaranya dapat menyebabkan simptom-simptom pedih hulu hati dan ketidakadaman yang teruk. Penyataan masalah kedua, benarkah penghasilan makanan segera hari ini memberi manfaat yang besar kepada pengguna? Tidak, kerana banyak memberi kesan buruk kepada kesihatan, antaranya menyebabkan masalah kronik, masalah obesiti, membantut penumbuhan kanak-kanak, mengganggu fungsi otak. Okey, untuk poin seterusnya adalah adakah rakyat Malaysia kerap mengambil makanan eksotik selain bahan mataharian? Ya, hal ini kerana ada segelintir rakyat Malaysia yang masih mengambil makanan eksotik sebagai makanan harian mereka. Sebagai contoh, biawak, ular, katak dan lain-lain lagi. Okay, makanan eksotik ini ada terjual di pasar-pasar gelap di Malaysia. Okay, untuk poin seterusnya adalah adakah pembukaan kilang pemprosesan makanan dan pelarangan telah menggunakan kawasan penempatan haiwan hari ini? Ya, hal ini kerana akibat daripada pembukaan kilang pemprosesan makanan dan pelarangan ini menyebabkan kawasan penempatan haiwan telah dicerobohi dan menyebabkan habitat mereka terganggu. Okay, itu saja untuk penyataan masalah. Sekian, terima kasih. Setelah pemilihan 2 SDGs dan perbincangan di dalam ahli jawatan kuasa,
Kami sebulat suara untuk mengadakan projek ini dalam tempoh beberapa hari, iaitu tidak lebih daripada 1 minggu, yang akan diwawarkan melalui media sosial Instagram dan disasarkan kepada orang awam. Selain itu, satu bentuk Google Form juga akan diiklankan bagi mendapatkan survei daripada responden berkenaan projek ini. Kami juga akan memaparkan poster infografik dan juga video yang berkaitan dengan program yang akan kami jalankan ini di akaun media sosial kami. Selepas itu, hasil daripada survei yang telah kami jalankan, kami akan menganalisis maklumat dan data dapatan keberkesanan program untuk menilai dan memperbaiki kelemahan yang ada untuk kelancaran program yang akan datang. Akhir sekali, kami akan berbincang tentang perkara berkeperluan dan sama-sama menyiapkan pelaporan program. Untuk kesimpulan, di akhir program ini, kami berharap kami dapat memberikan input yang baik dan terperinci kepada orang awam. Demikian itu, keberkesanan program ini amat penting supaya dapat memberikan dan memastikan masyarakat sedar akan kestabilan ekosistem serta kepentingan manusia sebagai induk utama yang menguruskan segala keperluan dan kehendak flora dan fauna. Kepupusan haiwan pada hari ini amat membimbangkan disebabkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Sebagai contoh, ia digunakan untuk makanan, ubat-ubatan dan mungkin perhiasan. Justru bagi memastikan keseimbangan ini berlaku, masyarakat wajiblah mengetahui kepentingannya dan sekaligus mengekalkan gaya pemakanan hidup sihat bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem yang berterusan. Terima kasih.